Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah. Senyum pun tak nampak senyum lah kan, sebab wajah ni bertutup kan? Jadi Alhamdulillah solehah belaka. Sedar tak kita dalam PKP ini Allah paksa kita mensolehahkan diri? Sedar tak sedar kan? Daripada awal dulu Muslimah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala paksa kita jadi wanita solehah sungguh. Kerja stay at home, duduk rumah sungguh-sungguh. Kita keluar kerja ke rumah. Tapi Allah dah paksa solehah, tak jadi solehah juga. Abang ini daun sup bukan daun ketumbar. Jerit kita Muslimah ni. Orang suruh beli kunyit 2, dia pergi beli 2 kilo. Orang suruh beli 2 besar ibu jari je. Dah tak berapa nak solehah sangat Muslimah. Tiba-tiba minggu kedua katanya boleh, bukan maksud suami je boleh keluar rumah. Kita orang perempuan pun boleh juga, asalkan satu kereta seorang saja yang keluar kan? Bila dah tiba hari ini adalah hari yang ke-168. Sudah tidak 158 per 167 Muslimat. Daripada tarikh 18 hari bulan 3 kita ber-PKPP, nampaknya Masya Allah kita dah semakin terbiasa dengan norma baru. Jadi maksudnya bila kita duduk dalam keadaan disuruh untuk jarak-jarak, patuh SOP, duduk dalam keadaan tak boleh bersentuhan paha dan lutut, tak boleh bersentuhan bahu dalam soft solat jemaah, kita bermuhasabah siapa kita dalam kejiranan bersama-sama melangkah kaki ke rumah Allah ketika dulunya kita duduk dalam soft yang sama, boleh bersentuhan bahu. Ketika dulu kita hadir majlis ilmu, lutut kita masih boleh bersentuhan. Tapi adakah hati kita tercantum erat? Maka hari ini bila kita terpaksa melalui semua ini, marilah kita memujuk hati Muslimah dirahmati Allah. Walaupun tak boleh bersalaman, tak boleh berdakapan, kita disuruh jaga jarak sesama kita. Tolong rapatkan hati-hati kita dengan doa. Saya tengok waste tadi dari Keramat nak sampai ke sini 45 minit. Jujurnya Muslimah dirahmati Allah, memang jadual saya kuliah duha pun penuh, kuliah petang pun penuh, hujung minggu pun penuh. Tapi kenapa hari ini boleh datang? Sebab ramai lagi masjid surau yang belum start kelas. Jadi waktu mereka tu saya boleh rebutkan untuk mencantum ukhuwah di tempat lain. Sebab apa Muslimat, ada banyak AJK masjid yang tak sanggup dengan new normal. Kalau makcik-makcik, selalunya saya tengok masjid surau yang rajin patuh SOP ni, cikgu-cikgu bencin. Cikgu bencin, walaupun dia berbencin, dia pernah biasa dengan kerendah budak-budak sekolah kan. Rajin dia tak. Kalau Ustazah setakat nak tembak orang tu senang je dia. Tak apalah Ustazah setakat datang awal setengah jam tu okey je. Maka khidmat mereka Alhamdulillah. Tapi ada beberapa masjid surau yang masih cuti, tak sanggup. Kita kata kalau kita tak sanggup berdepan dengan keadaan baru ini, sampai bila kita nak mengimarahkan rumah Allah? Jadi pandanglah selangkah tadi kita ke majlis ilmu, Muslimah dirahmati Allah. Na'udzubillah kita tak balik ke rumah sebagai jasad yang bernyawa, tapi yang diusung ke dalam rumah kita adalah jenazah yang sudah tidak bernyawa. Matinya itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang mati di medan jihad. Allahu Akbar. Mulianya orang yang hadir ke majlis ini. Sebab itu perbetulkan niat. Tadi kita ada sakit hati dengan siapa? Hari ini ya Allah, ujuk hati untuk memaafkan. Doakan kebaikan, kerana saat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantarkan para malaikatnya untuk mengaminkan doa-doa kita. Dan apa yang paling menjentik hati kita untuk cinta kepada majlis ilmu? Subhanallah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa Muslimat? Kalaulah kita boleh bertemu dengan seluruh hidupan di dalam laut, bukan yang kita nampak dengan mata. Kita tahu ikan yang duduk dalam pinggan, bila kita nak makan tu, ini tempat tinggalnya di laut. Tapi yang kita tak nampak, hidupan besar atau kecil dalam laut tu, semua warga negara laut. Kalau kita boleh barat macam itu Muslimat, semua sedang memohonkan keampunan untuk orang yang berada dalam majlis ini. Saya setiap kali sebut ni meremang bulu. Sebab siapa kita untuk menilai? Rasanya ada 1000 hidupan dalam laut. Luas sangat, kita tak tahu hujungnya mana, pangkalnya mana.
Yang pasti ada banyak lagi binatang besar kecil yang kita tak jumpa, tak pernah lihat di mata kasar kita ni, pun mereka sedang mendoakan, minta kepada Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Hanya kerana kita berada dalam majlis ini. Belum lagi kita mendengar subuh, belum lagi kita berazam untuk amal. Sebab itu dalam apa juga majlis ilmu minta, Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, faqihkan, fahamkan kami dalam agama. Kerana orang yang difaqihkan, difahamkan dalam agama, kata Nabi SAW, adalah hamba yang Allah sayang. Jadi hari ini pertemuan kita pertama kali ni, muslimat kalau biasa jumpa kat TV ke, dengar radio ke, tengok dekat kuliah online Facebook ke, pertama kali jumpa. Ada tak ada bersuara ustazah macam itulah. Jadi bukan nak berkuliah sangat kalau pertama kali ni. Salam ukhuwah fillah, lebih untuk mencantum ukhuwah, ya. InsyaAllah nanti bila dah berakhir PKPP, kita dapat bertemu lagi, boleh saling bertemu, berpelukan. Sebab saya bila Ustaz datang macam tadi tu, sebelum turun kereta tu, dia kata, aku ingat jangan peluk orang. Sebab apa dia jadi macam tu, dia tahulah kita dah terbiasa. Sebenarnya jujur, saya ke mana-mana, saya bukan bertemu dengan orang lebih muda atau rakan sebaya, tapi kebanyakannya orang yang lebih tua pangkat mak-mak kita. Dan saya ni ke sana ke sini. Bukan kita risau apa yang akan singgah pada kita, kita risau apa yang ada pada tubuh kita menyinggahi orang lain. Kerana kalau dibandingkan, saya lah yang tak reti duduk diam di rumah. Saya dah bertemu dengan ramai orang, maka muslimat dirahmati Allah, kita patuh SOP, jaga jarak. Okay? Kenapa Ustazah tekan? Sebab kami para penceramah disuruh menyampaikan benda ni supaya orang biasa dengan keadaan yang baru. Okay. Tajuk kita apa? Bukan patuh SOP, itu biar kita punya menteri-menteri cerita muslimat. Tajuk kita istiqamah dalam hijrah. Ya, istiqamah dalam hijrah. Bila sebut istiqamah, semua kita tahu, Ustazah, mudahnya untuk hijrah. Orang sarjana utama mengaku tak mudah untuk hijrah. Sebenarnya walaupun dulu mula-mula tu macam payah. Saya Ustazah mula-mula nak pakai tudung dulu, Tuhan aje lah yang tahu. Setahun barulah dapat tudung apa yang sesuai dengan saya. Mula-mula Ustazah pakai tu Allah, dah beli dah, ada 20 helai kat rumah. Jam hari ni aju yang besok try yang ni. Keluar je orang sebelah kata, kau ke tu? Macam orang tua je tengok. Tak jadi, masuk balik. Ni baru orang sebelah rumah nampak. Kalau kawan-kawan pejabat nampak lagi teruk. Tak jadi pakai. Dah pakai, buka balik seminggu. Saya try bawal, tak jadi. Saya try sendiri pula, tak jadi. Saya try macam-macam, tak jadi Ustazah. Akhirnya inilah yang selesa dengan saya. Syukur 4 tahun dah, 5 tahun dah, 10 tahun dah. Hijrah. Ternyata muslimat awalnya dulu macam susah. Bila kita sudah berada pada tempat hijrah tu, kita pula yang pelik. Ustazah sebaya tu, dia tak malu ke mudah 60 tudung tak pakai lagi. Kita pula pandai kata kat orang muslimat. Padahal dulu masa mula-mula kita nak berubah tu susahnya. Sekarang kita boleh cakap nak hijrah tu mudah sebenarnya Ustazah. Ya, tapi nak istiqamah tu yang payah. Kita tak muslimat dirahmati Allah. Nak hijrah mudah, kita boleh pakai tudung semua. Tapi itulah, pakai tudung masih dikenduri je. Pakai tudung masa ada kematian je. Pakai tudung masa datang majlis ilmu. Angkat kain lepas zuhur tadi tak pakai tudung. Sembang pula dengan suami orang sebelah. Muslimat, mohon terasa. Ada perkataan yang Ustazah biasa guna. Tak payah angkat tangan. Lama Ustazah nampak ke tadi saya angkat kain tak pakai tudung? Tak payah angkat tangan. Muslimat, petang nanti roti pula lalu. Cepat-cepat kejap, kita nak beli roti ni. Tenggek je kuala atas kepala. Kita terlupa sehelai rambut boleh membawa ke neraka. Jadi istiqamah tu yang paling payah. Muslimat, ada ramai orang menjumpai, bertemu dengan kita, Ustazah, penatnya untuk istiqamah. Sahih. Tak ada istilah dalam istiqamah ni ringan, tak ada Muslimat. Kerana yang ringan itu hanyalah istirahat. Confirm ringan. Kan? Orang sarjana utama tak faham istirahat tu apa. Berehat-rehat itu ringan Muslimat kan. Orang paparkanlah iklan, mailah datang surau Al-Muhajirin pukul 3 petang ada kuliah. Apa pukul 3 petang? Tak tahu ke waktu perdana sedap kita tidur. Ada sinetron pula pukul 3 contoh. Kenapa JK dia tak buat pagi? Kita buat pagi, war-war lah pula. Apa buat pagi di rumah tak selesai lagi. Ada je Muslimat. Beralasan itulah tanda orang yang sentiasa bermalas-malasan dalam agama dan hubungannya dengan Allah. Jadi hentikan alasan. Hari ini kita berada di sini Muslimat, bukan ini yang pertama, bukan ini yang terakhir.
Bahkan kita mulakan kerana kita memupuk dalam diri kita istiqamah dalam hijrah. Kita berhijrah dah. Awal dulu lagi kita berhijrah. Daripada mana kita berhijrah muslimat? Sebagai orang beriman kena faham kehidupan kita bukan macam cara fahamnya orang kafir dalam kehidupan. Aku hidup dah sekarang, satu hari nanti aku akan mati. Sebab tu di negara-negara maju kita tak pelik mereka ni membina kekayaan luar biasa untuk tujuan kekayaan di dunia, kejayaan di dunia. Tapi bila ada masalah muslimat, kadang-kadang biasa dengar orang-orang yang sukses ni mereka mati bunuh diri. Na'udzubillah. Kerana apa? Kerana tidak ada iman. Iman memberitahu pada kita bila didapati mati bunuh diri kerana putus asa dari rahmat Allah, tak guna segala nilai solat. Iman walau sebesar zarah itu sudah tidak dipandang oleh Allah bila kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi hari ini orang yang mengaku beriman ada ujian besar mana, kecewa macam mana, dia akan teruskan kehidupan selagi mana dia hidup. Sebab bila namanya hidup mesti seiring dengan ujian. Muslimat, kita bila faham bahasa Al-Quran, bila namanya hidup mesti seiring dengan ujian. Tak ustazah, saya dah 40 tahun hidup tak pernah ada ujian. Suami okey, anak-anak cemerlang, rezeki alhamdulillah. Itulah ujian, yakni ujian nikmat muslimat. Ada ramai orang yang saat diuji dengan musibah, ya Rabb, menangis dalam sujudnya, merintih rayu dengan Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Ya Allah bantu aku, mudahkan urusan aku ya Allah. Merintih dengan Allah. Tapi berapa ramai bila diuji dengan nikmat, benar-benar syukur. Syukur itu bukan alhamdulillah bang, naik pangkat lagi, besar lagi gaji. Bukan lafaz alhamdulillah saja. Makin besar gaji, tahun dulu 1990 gajinya kecil, maka zakatnya kecil muslimat. Tahun 2020 gajinya besar, seharusnya zakatnya besar. Tapi kalau nilai zakat yang dikeluarkan masih sama dengan tahun yang bergaji kecil, itu bukan syukur. Faham ya? Kemudian dalam ibadah kita diberi nikmat sehat, tak pernah sakit, berhati-hati. Sedangkan sahabat yang dijamin syurga oleh Allah lama tak sakit datang bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah tak sayang aku ke? Lama dah aku tak diuji dengan sakit. Kita harus punya jiwa yang demikian. Bukan seronok bila kita rasa tak ada ujian. Kerana hidup ni mesti ada ujian. Kerana ujian ini cara Allah nak naikkan darjat kita. Cuba tanya cikgu-cikgu yang pagi tadi pergi sekolah. Seronok cuti PKP muslimat dirahmati Allah, sampai kena kecam teruk lah. Cikgu dapat gaji penuh walaupun tak pergi kerja. Sian cikgu-cikgu. Dia pun tak tahu betapa susahnya cikgu-cikgu buat kerja daripada rumah. Muslimat dirahmati Allah. Tetapi apa resahnya mereka duduk di rumah saja tu. Macam mana anak tahun ni nak SPM, macam mana budak-budak UPSR. Ada satu sahabat saya ni mengajar di sekolah muslimat, diuji Allah dahsyat. Tahun ni adalah tahun pengharapan kerana ramai anak cikgu ambil UPSR. Bila ramai anak cikgu ambil UPSR, budak-budak hebat pandai-pandai, mereka target tahun 2020 ni nama sekolah mereka naik, muncul juara di seluruh negeri tersebut. Jadi kita kata, wah hebat orang ni. Itulah Allah mengatasi perancangan kita ni gagal. Allah ada perancangannya tersendiri. Ternyata budak-budak pandai ni muslimat, mereka bela daripada darjah 4-5. Tahun ni UPSR paling hebat, sepatutnya Allah rehatkan tanpa UPSR tahun ni. Jadi kita hanya boleh merancang. Tapi mereka cari juga macam mana nak letakkan budak-budak ni tingkatan 1 nanti ada ujian-ujian tertentu. Maka budak-budak lega. Buat apa buat homework, cikgu bukan nak di UPSR pun. Tapi muslimat perlu satu-satu tes untuk mereka, ujian untuk apa? Untuk menentukan nanti mereka ni nak pergi aliran mana, darjat yang mana. Begitulah dalam kehidupan kita. Maka orang beriman dan memahami ayat Quran bahawa hidup ini beriring dengan ujian, dia akan resah bertanya, ya Allah, sayang tak Allah pada kita bila hidup kita ni tak ada ujian. Jadi dalam hijrah sudah pasti penuh ujian. Dari kecil dulu kita duduk menyanyi muslimat. Kita menyanyi kan daripada kecil. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Mesti berkorban kalau namanya hijrah. Mesti ada perjuangan bila namanya hijrah. Perjuangan ni dalam Islam apa? Jihad. Jihad ni apa muslimat? Perlu menempuh susah payah. Kalau tak ada susah payah, maka itu bukan perjuangan, itu bukan pengorbanan. Jadi dalam hijrah mesti ada susah payah.